Okey, dalam cerita ni masa nak melakonkan watak ni, saya daripada umur sekejap 14 tahun nak ke 15 tahun. Jadi ini dekat Melaka. Jadi bila kami sekeluarga pindah ke Melaka, saya kena buat form 3 saya dekat Melaka. Jadi ini adalah cuti sekolah masa daripada form 2 sehingga ke sebelum belajar form 3 yang bermula dekat Melaka. Jadi macam babak yang kita tengok ni kan, rambut saya panjang, rambut yang jadi Latif Ibrahim ni panjang. Jadi macam saya memang ada masalah besar masa time tu bila dah mula sekolah form 3 dekat Melaka. Pasal cikgu-cikgu semua tengok rambut saya panjang je kan. Memang semua tangkap saya tiap-tiap hari sebab rambut saya panjang. Tapi macam mana pun mak saya dah beritahu, bapak saya dah beritahu pihak sekolah yang mana saya tengah dalam penggambaran. Jadi tiap-tiap kali bila saya kena tangkap je, saya lepas je. Saya kena tangkap, saya lepas je. Jadi inilah dia babak yang saya ingat. Jalan makcik, cepat jalan. Tapi encik, tuan suruh ambil mereka semua sekali. Saya kata jalan lah pakcik. Biar mereka jalan kaki. Cepat. Wow, bujang selamat. Jangan patah semangat yang cepat. Lipat dia, tanya. Okey, bujang selamat. Bujang selamat masa ni umur saya dalam 17 tahun lebih. Masa tu saya memang tengah gila BMX, tengah gila break dance. Kemudian kiranya baru menceburkan diri untuk menjadi seorang pelakon yang full time lah. Inilah dia kenangan cerita ni. Kemenangan kepada Bujang Selamat. Kenangan ni, cerita ni pada tahun 86, filem selepas filem Bujang Selamat, yang mana saya bila tengok babak ni saya teringat balik mana pergi kasut-kasut saya yang cantik-cantik dalam cerita ni semua. Tak mana dah. Itulah dia. Tapi kasut-kasut ni kalau nak tahu, dia dah jatuh macam harga, walaupun second hand, dia dah jatuh macam harga 3,000, 4,000 zaman sekarang ni. Sedangkan sepasang kasut tu masa time ni saya beli cuma macam RM98. Macam itulah harga dia lebih kurang. Ini kerisku. Wah. Aku ketepikan. Tak guna kita bertikam depan. Kalau sudah suratan, kita akan berjuang. Aku menegakkan kemenangan. Kau jadi hamba suruhan. Membujuk lalu melintang patah. Sekali bara aku genggam, dia terus menjadi haram. Kalau nak difikir balik, mungkin cerita ni adalah cerita cerita purba yang pertama saya buat dalam filem kot, kalau tak salah. Cerita ni dibuat pada sekitar tahun 1987. Masa tu kemahiran dalam bidang martial art ni memang tengah membuat-buat, tengah belajar.
Jadi memang pengarah filem ni Anwadi Jamil memang nampak kelebihan saya. Jadi mungkinlah saya di-cast untuk cerita ni berdasarkan tu. Oh, kau semua jadi pembelajar. Kau tu yang binatang. Jaga mulut kau sikit Jaga apa, ha? Kau pujuk, kau tipu, kau rogol. Lepas tu kau buat tak tahu pula. Pujuk? Rogol? Bila aku jumpa kau? Hei, aku tak ingin nak dekat dengan kau, Buaya. Tapi ni, jangan pura-pura lupa, Buaya. Bila masa aku rogol dia? Di mana? Di mana kau? Di sini. Oh, rambut ni. Rambut ni kalau zaman sekarang, kalau ada budak-budak muda yang nak potong rambut macam ni, nanti dia orang akan kata, oh rambut Faizal Husin. Padahal rambut mulet kan, cutting mulet kan. Jadi dia macam, oh Faizal Husin punya haircut. Okey, daripada cerita ni lah. Kalau di sini bukan rogol, itu suka sama suka namanya. Kau senanglah. Tak mengandung. Boleh suka-suka, lepas tu lupakan. Bagaimana agaknya kalau hal ni berlaku pada adik kau? Diam! Kau yang diam! Sekarang kau yang patut diam! Oh, kata segala. Kau jangan berani. Kau tak takut pun dengan kawan. Rindu Ular ni. Ular ni lah kot agaknya yang patut saya, yang macam saya cakap tadi tu. Tapi apa pun, memang seronok berlakon cerita ni. Sebab cerita ni memang full of adventure, banyak kerja susah untuk nak melakukan watak ni. Hujan sepanjang 28 malam untuk nak habiskan babak-babak hujan dalam cerita ni. Memang best lah. Jangan buat macam tu lah. Hilang semangat aku. Jangan ganggu aku. Tolonglah. Kau yang patutnya tolong aku. Pasal kau lah aku jadi macam ni. Tahu tak? Apa kau nak aku buat? Gini Anwar. Cewek mata aku dah pecah. Sekarang kau jadi mata aku. Kita kena cari helmet tu. Kenapa dia tak nak tolong kau? Okey. Aku tolong kau. Aku tolong. Oh, saya ingat lagi masa nak buat watak ni, nak buat babak ni, saya macam orang gila je seorang-seorang dekat McDonald tu, praktis seorang-seorang, sedangkan production semua tengah makan tengah hari. Jadi saya tak makan pun, saya nak make sure kerja saya memang tip-top. Saya berlatih je sepanjang time makan tu. Kemudian orang yang betul-betul datang kat McDonald tu tengok saya macam orang gila. Gila ke dia ni seorang-seorang. Pasal nak buat pergerakan-pergerakan dalam babak ni. Oh, di situ dia. Siapa dia? Siapa dia ni bila mulanya gabungan antara Hong Kong dengan Malaysia. Jadi inilah hasil dia. Siapa dia ni? Pasal pengarah dia adalah pengarah Hong Kong, banyak production department daripada orang-orang Cina, karyawan-karyawan Cina Malaysia yang buat cerita ni. Producer dia pun ada berdarah Cina. Jadi ini bila tenaga kerja Hong Kong mula diperkenalkan dekat Malaysia ni,
digabungkan dengan karyawan-karyawan Malaysia, dan inilah dia hasil yang kita dapat tengok siapa dia ni. Kenapa aku ni bodoh sangat? Kenapa? Jasmine dalam bahaya. Aku mesti bagi tahu dia. Tapi dia tak tengok muka aku lagi. Apa aku nak buat? Ya Allah. Tolong aku. Oh, sate. Bismillah. Filem Sate arahan Zaid Lokman. Filem ni membawa saya balik di bawah pengarahan Zaid Lokman. Setelah bermulanya saya dalam industri ni menerusi cerita Bujang Selamat. Kemudian pada tahun 1995 dia panggil saya lagi untuk berlakon cerita ni. Yang mana saya rasa cerita ni, projek ni memang menguntungkan saya sebab bayaran saya dapat 2 kali ganda menerusi filem ni. Ya Allah, apa lagi nak pakai dia tu? Scott. Oh. Kau sedar tak? Ada si luncai dalam platoon kita ni. Siapa? Kau ni buta ke? Kau tengoklah betul. Hey you! Wake up man! No sleeping on the parade ground! Do you understand? Squad! Awak aku lah. Lieutenant Adnan tahun 2000 yang mana saya mengalihkan arah kerjaya saya untuk kurangkan, untuk tak nak berlakon sebagai hero, tapi saya nak muncul sebagai watak antagonis. Jadi ni antara filem yang pertama tu lah, bermula pada tahun 2000. Jadi sehinggalah sampai ke tahun-tahun selepas ni. Balik kampung, jaga kerbau, lagi baik. Langsung tak ada bakat jadi askar. Aku ingat masa itu mabuk. Sebab pilih dia tempoh hari. Tolong hantarkan saya ke Bukit Bintang. Tak boleh, cik. Tak boleh. Ha? Tolonglah bang. Kita serosak lah. Boleh bang Saya dah shoot. Dah lewat dah ni. Boleh lah. MX3. Saya memang suka cerita ni sebab cerita ni arahan Allahyarham Yusof Kelana, di bawah filem company nama company tu saya tak ingat, tapi dia kiranya anak-anak syarikat Scope Production. Kemudian cerita ni memang seronok sebab tiap-tiap hari berlakon cerita ni memang kita orang asyik terpahak je pasal berlakon dengan Apek, tahulah. Kemudian berlakon dengan Zul. Jadi memang seronok masa berlakon cerita ni. Lega. Aku ingat apa tadi. Amboi. Hanya kau yang tak brek ke? Cepatlah je ikut dia. Yelah. Cepatlah. Jom kau, cepat. Baru kejap tadi dia lalu dekat sini. Takkan hilang kot. Jangan-jangan kau pandang salah orang tak? Takkan aku tak kena ikut ibu aku? Pontianak Menjerit.
Pontianak Menjerit ni menjalani penggambaran dekat Fraser Hill. Kemudian dia arahan Allahyarham Yusof Kelana juga, terbitan company yang sama, MX3 tadi. Kemudian biasalah kalau buat cerita hantu tu macam kena kacau-kacau sikit tu, memang standard lah. Jadi seronok juga berlakon cerita ni pasal saya dapat berlakon dengan Lam Pet Pet, Azadi senario. Memang seronok cerita ni. Tak nampak apa pun. Bau boleh macan. Kena cabut lah. Kita sudah berikan pesan. Banyak urusan kita diganggu. Ini tak boleh dibiarkan. Habis, apa yang patut kita buat? Intip orang-orang polis dan hancurkan mereka. Itu lagi bahaya, Karina. Aku tak setuju. Sekarang ni lebih baik kita tumpukan urusan di kelab saja. Aku setuju daripada kau, Frankie. Gerak khas 2. Saya dah macam Backstreet Boys dah dalam cerita ni. Tapi itulah dia design yang saya buat untuk watak Frankie ni. Ini adalah design wardrobe yang saya buat untuk yang paling lama sekali. Untuk mana-mana filem yang saya berlakon pun. Saya rasa ambil masa lebih kurang 3 bulan untuk nak saya sediakan baju-baju untuk cerita ni. Tapi hasil kerja keras, saya memenangi pelakon pembantu lelaki filem terbaik di Anugerah Skrin pada tahun 2004. Jangan kau ulangi kesilapan dulu. Inspektor Alisa, memang dah lama aku menunggu kau. Rupanya kau datang ke pulau ni tepat pada masanya. Ni gerak khas 3. Gerak khas 3 ni sebenarnya bila Datuk Yusof suruh saya berlakon balik watak Ramon ni, saya dah cakap dengan dia. Saya kata, Datuk, saya kan dah berlakon gerak khas 2. Frankie dah mati. Mana boleh berlakon lagi cerita gerak khas 3 ni? Boleh. Ramon ni abang kembar dia. Aduh, abang kembar dia pula. Okay, jom kita tengok abang kembar Frankie. Apa yang kau nak? Tak cukup lagi dengan jenayah yang kau dah lakukan selama ni. Sampai ramai dah jadi bangsa kau. Itu belum cukup. Untuk aku balas dendam terhadap kematian abang aku, Frankie. Kau ingat Oh, abang adik dia, adik Sepatutnya kau kembar tak dia. terima hukuman sama dengan abang kau. Kakak! kurang ajar. Okey. Cool. Okey bang, selepas abang lihat kembali lakonan abang dalam filem yang sebenarnya tadi tu, apa perasaan abang bila tengok? Perasaan dia macam seronok lah. Macam rasanya macam baru semalam je buat babak-babak tu. Tapi hari ni bila kita tonton, memang dia mengambilkan masa berapa tahun untuk nak tengok beberapa filem yang saya boleh tengok Skrin Mata tadi. Tapi so far Alhamdulillah, dalam klik-klik yang tengok ni memang banyak kenang-kenangan manis yang saya ingat daripada kenang-kenangan pahit. Sebab memang seronok untuk nak membuat proses untuk nak buat tiap-tiap cerita yang kita baru tonton ni. Apa pandangan abang tentang penayangan filem-filem klasik Malaysia di siar? Memang pandangan saya memang sepatutnya memang kena ada macam satu platform yang kita boleh tengok cerita-cerita klasik supaya senang. Sebab sebenarnya mutu kualiti filem-filem klasik ni dia lebih mendalam, lebih meninggalkan kesan pada tiap-tiap individu tu. Jadi kadang-kadang ada orang yang macam dia jenis yang tak boleh nak move on, dia tak nak tengok cerita moden, dia nak tengok cerita lama dia balik. Dia hanya nak tengok cerita di zaman persekolahan dia balik, atau mungkin dia nak tengok cerita di zaman masa dia kerja balik. Jadi inilah dia. Jadi memang bagus bila kita dapat menonton filem-filem lama ni di siar. Sekiranya tidak menjadi seorang pelakon, apakah pekerjaan yang akan dilakukan oleh Faizal Husin? Sebenarnya saya rasa lepas habis sekolah tu saya memang minat dengan aliran bisnes. Jadi bila dah habis form 5 tu memang saya dah ambil persediaan untuk nak sambung pelajaran saya dalam bidang bisnes. Tapi bila dilamar oleh Z. Luqman,
untuk cerita Bujang Selamat, dan dia mengekalkan saya sebagai seorang pelakon dalam industri perfilman kita ni. Okay, sebagai seorang yang telah mempunyai pengalaman melebihi 40 tahun dalam industri filem tempatan, apakah kata-kata abang untuk peminat abang? Terima kasih kerana masih menyokong saya, masih menonton filem-filem saya, drama-drama saya, dan jangan lupa saksikan filem-filem siri-siri terbaru terbitan terbitan lokal yang mana saya membintangi cerita-cerita tu. Jangan lupa support dan tontonlah.